Senario penurunan prestasi beberapa atlet elit kebangsaan dalam kejuaraan utama kebelakangan ini termasuk tidak lagi mampu layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 turut dikaitkan dengan faktor peningkatan usia. Sekaligus mendedahkan bahawa krisis usia ini sedang menghambat arena sukan kebangsaan dengan purata atlet senior sandaran kini berada di penghujung karier kemuncak antara 30 hingga 35 tahun. Persoalannya, apakah kesan dan persediaan sukan negara jika kitaran atlet berusia ini terhenti dan tidak bersambung berkaitan jurang prestasi atlet pelapis yang tidak seimbang? Ikuti laporan khas krisis usia atlet sandaran yang disediakan wartawan Farid Zulkarnain. Sedar atau tidak, selepas 4 atau 5 kitaran Olimpik, kita masih mengharapkan kepada generasi atlet yang sama. Olimpik adalah aras kemuncak berdasarkan tuaian pingat dan pencapaian mereka. Tetapi apa yang berlaku baru-baru ini membuktikan kitaran fasa yang sepatutnya sudah berakhir terus disandarkan harapan dalam sukan prestasi tinggi. Sudah pastilah bebanan ini melebihi keupayaan terkini mengambil kira faktor usia. Kesimpulannya hanya satu. Kegagalan sistem pembangunanlah yang menyebabkan perkara normal dalam kitaran prestasi atlet ini bertukar menjadi isu besar berikutan tiadanya atlet pelapis setanding. Bagi sukan berbentuk fizikal membabitkan intensiti, faktor usia sememangnya memainkan peranan penting bagi seseorang atlet. Mengambil kira kajian yang dilakukan terhadap 3,548 Olimpian dari usia 14 hingga 53 tahun yang mengambil bahagian dalam 40 jenis sukan di Sukan Olimpik London 2012 oleh National Centre High Performance Athletics Argentina berpangkalan di Buenos Aires, didapati atlet wanita mencapai kemuncak prestasi lebih awal pada usia 26 tahun, manakala atlet lelaki mencapai kemuncak prestasi pada usia 27 tahun. Selepas dari usia itu, atlet wanita dan lelaki masih mampu mengekalkan prestasi sekurang-kurangnya sehingga 2 lagi kitaran Olimpik atau bersamaan dengan 8 tahun sebelum memilih untuk bersara dalam sukan masing-masing. Di Malaysia, penekanan kepada permulaan prestasi tinggi kebiasaannya adalah pada usia 17 tahun, yakni selepas menamatkan alam persekolahan. Pelbagai faktor menyebabkan tata cara ini diguna pakai, antaranya Malaysia bukan sebuah negara kuasa sukan, jumlah pengeluaran atlet yang terhad, selain faktor akademik yang perlu seiring dengan sukan. Hanya segelintir yang meraih tahap istimewa iaitu berada di kemuncak lebih awal dan ianya boleh dibilang dengan jari. Manakala selebihnya mengikut kitaran normal 20 tahun hingga 30 tahun dan mengalami penurunan di usia 35 hingga 40 tahun. Tidak seperti Amerika Syarikat ataupun China, Malaysia menggunakan atlet bertaraf tinggi semaksimum mungkin hingga kemudiannya membawa kepada isu yang dinamakan krisis usia atlet ini. Kegagalan kita mengenal pasti kitaran 10 tahun, Faris. Ini yang menyebabkan kita terlalu bergantung kepada atlet. Atlet yang sejenior itu selepas 8 tahun, maksudnya 2 kitaran Olimpik, dia tidak akan diberikan wang walaupun dia berbakat. Dia telah menang pingat emas ke, tak menang pingat emas ke, kita perlu memberi 4 tahun yang berikutnya kepada atlet pelapis. Ambil saja contoh atlet elit sukan fizikal ketika ini seperti Datuk Azizul Hasni Awang, Datuk Pandelila Renong, Oizi Liang, pemain bola sepak seperti Brandon Gunn dan Naksu Insa, mahupun Goh Vishem, Champion Sun serta Gong Sung Huat badminton dan atlet olahraga kebangsaan seperti Zaidatul Husniah dan Jackie Wong. Kudrat mereka masih diperlukan sekalipun dalam ukuran kajian sukan, mereka sebenarnya sudah berada di tahap penurunan prestasi. Risikonya, kegagalan mereka akan dijadikan polemik besar sukan negara, sedangkan perkara yang perlu diperhalusi adalah kelumpungan program pelapis sukan masing-masing. Sekarang, kita sudah melihat punca permasalahan yang timbul ketika ini berkaitan prestasi dan kesannya adalah kepada kitaran Olimpik seterusnya di Los Angeles 2028. Kita perlu harus membuat satu overhaul lah pada sukan kita. Kita boleh menjenamakan semula Majlis Sukan Sekolah-Sekolah itu kepada Mini Olimpik Malaysia. Mini Olimpik Malaysia untuk 12 tahun, Mini Olimpik Malaysia untuk 16 tahun, Mini Olimpik Malaysia untuk 18 tahun. Okey. Selepas itu mereka itu adalah pelapis podium. Harus diingat program seperti Podium, Road to Go RTG maupun Fast Track yang diwujudkan adalah hanya sebagai program penyelaras.
Kepincangan sistem atlet pelapis ketika ini perlu dipikul persatuan-persatuan sukan kebangsaan kerana kesinambungan kitaran atlet prestasi tinggi ini terletak di bahu mereka. Dengan dana yang dikeluarkan kerajaan setiap tahun, setiap persatuan perlu menilai sendiri apa yang telah dan boleh dilakukan dalam membantu sukan negara mengatasi masalah ini. Faris Zulkarnain, Sukan TV3.